Wah, lihat ini, mengagumkan. Kami telah berjaya membuat keratan pokok avocado ini mengeluarkan banyak akar hanya dalam masa 5 minggu, sesuatu yang ramai orang anggap hampir mustahil, terutamanya apabila bercakap tentang tumbuhan yang sukar dibiarkan seperti avocado. Dan yang paling menakjubkan sekali ialah kami berjaya melakukannya hanya menggunakan bahan-bahan yang hampir semua orang ada di rumah, serta berkat satu rahasia besar yang akan saya kongsikan dalam video ini. Dan untuk melakukannya, ia sangat mudah. Kita akan menggunakan sebotol plastik biasa. Tak kisah size atau ketebalannya, kamu boleh guna mana-mana yang ada di rumah. Saya akan gunakan yang ini karena ia sangat selesa untuk jenis keratan seperti ini. Sekarang, seperti yang kamu lihat, kita sedang menandakan titik-titik di mana kita akan membuat beberapa lubang kecil. Setelah kita menandakan semuanya dengan pisau atau pemotong, kita akan membuat lubang-lubang itu dengan sangat berhati-hati, seperti yang saya tunjukkan dalam video. Baik, sekarang setelah kita siap membuat lubang-lubang itu, langkah seterusnya ialah memotong botol itu kepada dua bahagian. Bahagian yang akan kita keluarkan ini jangan dibuang karena nanti kita akan gunakannya untuk mencipta kesan rumah hijau kecil yang akan membantu mengekalkan kelembapan dan memudahkan pertumbuhan akar keratan. Setelah kita memisahkannya, kita akan ambil sedikit kapas. Ini digunakan semata-mata supaya perlite tidak keluar melalui lubang-lubang yang baru kita buat. Jadi, kita hanya perlu letakkan kapas menutupi semua lubang tersebut dan bahagian ini pun sudah siap. Sekarang tiba masanya untuk menambah perlite. Perlite ialah bahan yang sangat murah, sangat ringan dan amat berkesan untuk membuat pembiakan tanaman. Kita hanya perlu mengisi kira-kira 3/4 daripada botol dan biarkan bahagian atasnya kosong. Dan jika Anda tidak mempunyai perlite, Anda juga boleh menggunakan pasir sungai yang telah dibasuh. Sebenarnya, ia juga berfungsi dengan baik. Namun, secara pribadi, perlite telah memberikan hasil yang lebih baik kepada saya, dan sebab itu saya akan menggunakannya dalam kaedah ini. Setelah propagator kita siap, kita akan memerlukan satu bekas yang boleh menakung air. Dalam kes ini, saya menggunakan pinggan mangkuk yang dalam, tetapi Anda boleh menggunakan mana-mana bekas lain yang Anda ada di rumah. Dan sekarang, tiba masanya untuk mengambil keratan. Dalam kes ini, saya akan menggunakan keratan pokok avocado. Dan cabaran ini tercetus terima kasih kepada seseorang yang beberapa bulan lalu bertanya kepada saya sama ada sistem ini juga berkesan untuk tumbuhan yang sukar dibiakkan. Dan saya boleh katakan dari awal lagi, ya, kadar kejayaannya benar-benar mengejutkan saya. Kita akan memilih keratan sepanjang kira-kira 10 cm lebih kurang 4 inci. Yang penting ialah keratan itu berada betul-betul di atas lubang-lubang yang telah kita buat. Jika kita perlu membetulkannya sedikit dan memotongnya lagi supaya ia muat dengan sempurna, kita hanya perlu lakukannya. Sekarang kita akan ambil sedikit lidah buaya dan gosokkan pada seluruh bahagian bawah potongan keratan. Selepas itu, kita akan salutkan bahagian tersebut dengan sedikit serbuk kayu manis. Kayu manis adalah penawar semula jadi yang sangat kerap digunakan untuk mengelakkan pertumbuhan kulat. Setelah selesai, kita masukkan keratan ke dalam perlit sehingga ia berada pada kedudukan akhirnya. Dan disinilah rahasia besar kaedah ini. Apa yang saya ada di sini ialah kulit dan daun pokok willow. Dan sejujurnya, inilah rahasia besarnya. Bahan ini sangat murah dan mengandungi sebatian semula, jadi yang secara tradisional digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar. Penyediaannya sangat mudah. Kita ambil 1 liter air, lebih kurang 1/4 galen, dan tambahkan 1 sudu besar daun dan kulit pokok willow. Kacau selama lebih kurang 30 saat, dan ia sudah pun siap. Sekarang kita masukkan campuran ini ke dalam pinggan sedikit demi sedikit, sehingga mencapai kira-kira 2 atau 3 cm, atau dengan kata lain, 1 inci cecair. Dan disinilah sesuatu yang sangat menarik berlaku. Kelembapan akan mula naik perlahan-lahan melalui kapilari. Perlita akan menjadi lembab secara beransur-ansur, dan ini akan memastikan keratan mendapat jumlah kelembapan yang sempurna, tidak terlalu banyak air dan tidak terlalu sedikit. Dan itulah sebenarnya yang kita cari, kelembapan yang konsisten dan stabil untuk menggalakkan pertumbuhan akar baru. Sekarang kita akan menyediakan sedikit racun kulat pencegah.
ambil 1 liter air dan tambahkan 1 sudu teh air oksigen yang sama seperti yang biasanya kita ada di peti pertolongan cemas di rumah. Kacau dengan baik dan masukkan ke dalam botol penyembur. Kita hanya perlu semburkan keratan itu secara ringan. Ini akan sangat membantu kita untuk mencegah masalah kulat. Sekarang, kita letakkan bahagian atas botol dan cipta kesan rumah hijau kecil kita. Dan kita bawa propagator ke kawasan yang terang, tetapi tanpa cahaya matahari langsung. Ini sangat penting kerana jika kita letakkan di bawah cahaya matahari langsung, keratan boleh menjadi kering dan semua usaha kita akan sia-sia. Satu lagi tip kecil yang ingin saya kongsikan dengan anda ialah secara pribadi, saya sangat berjaya melakukan jenis pembiakan ini pada waktu bulan mengurang turun. Kenapa? Menurut pertanian tradisional dan pengalaman ramai petani, dalam fasa ini, getah tumbuhan cenderung untuk tertumpu lebih banyak di bahagian bawah tumbuhan, yaitu di akar dan pangkal batang. Justeru, ramai orang mengambil kesempatan pada hari-hari ini untuk membuat keratan batang, pemindahan, dan segala jenis kerja yang berkaitan dengan sistem akar. Dan juga penting untuk memilih waktu tahun yang sesuai. Secara pribadi, hasil terbaik yang saya peroleh adalah dari akhir musim sejuk hingga akhir musim bunga, yaitu ketika suhu mula menjadi lebih sederhana dan tumbuhan mula aktif semula. Ia juga boleh dilakukan pada awal musim luruh di kawasan beriklim sederhana. Sebaliknya, saya akan mengelakkan melakukannya pada pertengahan musim panas kerana suhu yang tinggi dan juga pada musim sejuk, kerana kebanyakan tumbuhan biasanya hampir tidak aktif dan proses perakaran biasanya lebih perlahan. Dan satu perkara lagi sebelum kita tamatkan, kaedah ini boleh anda cuba hampir pada mana-mana jenis pokok. Jika anda terfikir untuk mencubanya dengan mana-mana spesies istimewa atau dengan pokok yang selama ini anda fikir mustahil untuk dibiakkan, percayalah kawan, cubalah kerana kaedah dan sistem pembiakan ini adalah antara yang paling berkesan yang pernah saya cuba setakat ini. Sebenarnya, ini sudah hampir ke tahap profesional, tetapi dengan kelebihan besar kerana kita melakukannya menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah dan boleh didapati oleh hampir semua orang. Sebagai contoh, saya akan mencubanya dengan pokok limau, oren dan delima, pokok ara, zaitun, mulberry, dan juga dengan beberapa spesies hiasan yang biasanya agak sukar untuk dibiakkan. Akhirnya, satu-satunya cara untuk mengetahui sejauh mana kaedah ini boleh pergi adalah dengan mencubanya sendiri. Dan sekarang tiba bahagian yang paling menarik sekali. Selepas 5 minggu menunggu, akhirnya tiba masanya untuk mengetahui sama ada segala usaha ini membuahkan hasil atau tidak. Dan sejujurnya, rasa gementar itu sangat besar, kerana satu hal adalah melakukan eksperimen dan hal yang sangat berbeza adalah melihat apa yang berlaku di dalamnya. Jadi mari kita buka penutupnya dan lihatlah ini. Menakjubkan. Baru sahaja saya mendekat, perkara pertama yang saya lihat ialah tunas-tunas baru tumbuh dari keratan itu. Itu sudah merupakan satu petanda yang luar biasa. Tapi tunggu, sebab ini belum berakhir di sini. Lihatlah keajaiban ini. Perhatikan betapa banyak akar yang telah kita berjaya hasilkan. Akar-akar yang putih, sehat, tebal dan berkembang dengan sempurna. Dan tepat pada saat inilah, segala usaha kesabaran dan penantian benar-benar berbaloi. Sekarang, apa yang perlu kita lakukan? Hanyalah meletakkan keratan itu ke dalam pasu kecil supaya ia dapat terus mengembangkan sistem akarnya sehingga mempunyai sistem akar yang lebih kuat dan mantap. Selepas itu, barulah kita boleh memindahkannya sama ada ke dalam pasu yang lebih besar atau terus ke kawasan tanah di mana kita ingin menanamnya. Kita hanya perlu menyiramnya beberapa kali, cuba letakkan di kawasan yang tidak terlalu panas dan tanpa banyak usaha lagi, kita sudah pun mempunyai pokok buah baru kita dengan sempurna, sepenuhnya percuma dan benar-benar berfungsi. Dan sekarang, sampai di sini sahaja video untuk hari ini. Jika anda suka dengan kaedah ini, saya amat menghargai jika anda dapat tekan butang suka dan kongsikan video ini dengan seseorang yang juga meminati tumbuhan dan pokok buah-buahan seperti anda. Dan jika anda masih belum melanggan saluran ini, saya jemput anda untuk melanggan kerana setiap minggu kami terus melakukan eksperimen baru, pembiakan baru dan berkongsi teknik-teknik yang benar-benar berkesan. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Salam erat dan sampai jumpa lagi.